Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad, Minister in the Prime Minister's Department, Madam Victoria Kwakwa, Regional Vice President of the World Bank Group, esteemed guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be speaking this morning on the launch of another flagship report by the World Bank Group, aptly named Aiming High, Navigating the Next Stage of Malaysia's Development. The report sets out a roadmap for Malaysia to fulfill its potential, transition to high-income status, and sustain equitable growth beyond the COVID-19 pandemic. As we look ahead, allow me to also reflect on how far we have come as a nation and where we are today, especially in light of the COVID-19 pandemic, before sharing my thoughts on the way forward. Ladies and gentlemen, when I was born in the 70s, Malaysia was a low-income country, known largely for its exports of tin and rubber. In less than 30 years, it transitioned to a lower middle and then later to an upper middle income economy. In this time, Malaysia's economy transformed from being agriculture-focused to one based on manufacturing and services. At its peak, Malaysia accounted for about 5.6% of the world's exports of electrical machinery and appliances. Correspondingly, millions of Malaysians began enjoying higher living standards. From 1960 to 2017, our gross national income per capita grew 14 times, making it one of the fastest growing economies in modern history. In that period, extreme poverty declined to less than 1% of the population. Average life expectancy improved from 59 years in the 1960s to 75 years in 2019. Educational attainment and labor productivity also improved substantially. Today, Malaysia's economy is open, trade-oriented, and well-diversified, supported by 2 decades of current account surpluses, adequate levels of international reserves, and sizable external assets held by pension funds, banks, insurers, and corporates. Malaysia remains more open to trade than nearly 90% of countries in the world today and ranked number 12 on the World Bank's Doing Business 2020 report. Malaysia is home to the largest rubber glove manufacturing companies in the world and continues to be a major global manufacturing hub for semiconductors and microelectronics. Beyond manufacturing, Malaysia is home to the largest sukuk market, accounting for more than 45% of the world's outstanding amount of approximately $258 billion. Last August, the government of Malaysia issued its first ever award-winning digital sukuk, the Sukuk Prihatin. Malaysia has also emerged as one of the world's leading Islamic fintech hub. Based on the Malaysia Digital Economy Corporation's Islamic Fintech Report, 26 Islamic fintech providers were operating in Malaysia in 2019, higher than in the UK, United Arab Emirates, Indonesia, and the US. Today, Malaysia is also one of the main sources for reference for over 150 countries in areas such as the halal industry's development and governance. All in, Malaysia's strategic location in the heart of Asia, its diversified economy, skilled workforce, rule of law, supportive business environment, competitive service sectors, well-developed infrastructure, and openness to international trade are factors that will serve Malaysia well in the decades ahead. Ladies and gentlemen, similar to most economies around the world, Malaysia was impacted by the triple shock of COVID-19, namely the direct health impact of the virus, the economic impact of movement restrictions, and a global recession. Trade, tourism, and commodity prices have been facing headwinds due to closed borders and disrupted supply chains. Subsequent to MCO 1.0, unemployment increased to 5.3% in May, the highest for 2020, and Malaysia's GDP contracted 5.6% in 2020, slowing our economic development. To cushion the impact of the crisis, in 2020, the government of Malaysia responded with multiple stimulus packages totaling 305 billion ringgit, or 20% of GDP,
comprising direct cash transfers, wage subsidies, loan moratorium, and various other assistance. More than anyone, I recognize that what Malaysia's economy needs most is a return to growth. Already we are seeing signs of vibrancy returning. Our export sector is showing robust expansion with a revival of global trade, particularly with our major trading partners. A rebounding global economy also means better commodity prices, a key part of Malaysia's tradable sectors. With a gradual loosening of restrictions under various control orders, the domestic economy is also coming back to life, but always with strict SOPs in place. International organizations such as the World Bank and the IMF expect that Malaysia will bounce back strongly in 2021. With the systematic rollout of our national COVID-19 immunization program, coupled with our economic recovery plans that stipulate strict adherence to SOPs, I'm confident that our economy is firmly set on a path towards recovery, revitalization, and a rebound in 2021. Esteemed guest, according to the World Bank, Malaysia is likely to transition to a high-income economy within the next 5 years. Clearly, success is not guaranteed. Malaysia faces not only a global pandemic and a worldwide recession, but also a looming international debt crisis, a heightened risk of a resurgence in trade disputes, the potential unraveling of global value chains, and the impact of disruptive technologies that could change the socio-economic dynamics of nations. Given these challenges, how should Malaysia best prepare for this transition to a high-income economy? What is certain is that the development model that enabled Malaysia to successfully transition from low to middle income needs to be re-examined to meet the challenges of tomorrow. We need to relook at the way policies are set and the roles of government and institutions to improve Malaysia's future socio-economic growth. In its report, the World Bank suggests that to boost economic growth, Malaysia will have to improve competitiveness, create high-quality jobs, strengthen its institutions, and improve its capacity to finance the transition to high-income and developed nation status. Going forward, Malaysia must also chart a new course for more knowledge-intensive and productivity-driven growth. I'm also aware that Malaysians aspire to have not just a high-income economy, but also one that delivers meaningful improvements in living standards for the whole population. Malaysians increasingly aspire for both economic and social well-being, a high standard of living, not just high incomes. Fulfilling jobs, not just something that pay the bills, and better public service delivery, not just the existence of such services. In that spirit, it is important to reassess not just the speed of Malaysia's growth, but also its quality, inclusivity, and sustainability. For example, we must ensure equal opportunities for all Malaysians, provide upward mobility opportunities, and good incentives to remain and work in Malaysia. Greater resources will need to be invested in building high-quality human capital and in facilitating greater economic opportunities, especially for women. Next-generation reforms to increase productivity and innovation-led private sector growth will also be required, along with policies to promote the development of skills and talents to ensure that Malaysians are better placed to embrace the opportunities and challenges of a post-COVID-19 economy. Ladies and gentlemen, in positioning Malaysia for a post-pandemic economic recovery, rebound and growth, the Ministry of Finance will be focusing on 6 key priorities in 2021, which are, firstly, jobs creation. We have established the National Employment Council, chaired by the Prime Minister himself, to look at creating 500,000 jobs this year. Secondly, to continue ensuring that the rakyat, who are still badly affected, will be supported through targeted aid, like the Bantuan Prihatin Rakyat, welfare and social assistance for the hardcore poor, and targeted loan repayment assistance. Thirdly, on digitalization, where we'll continue with the National Connectivity Plan Jendela and to accelerate the rollout of our 5G infrastructure development. Fourth is to revisit the roles and mandates of JLICs and JLCs, where we'll focus on, among others, domestic strategic investments,
Bumiputra vendor development, and corporate social responsibility. Fifth is to empower SMEs. And sixth, accelerating the implementation of specific projects to drive economic recovery, including supporting small-scale projects and simplifying procurement processes. Aside from all that, we will also continue to strengthen the country's revenue base and improve our tax framework, build capacity along the whole supply chain of certain sectors such as agri-tech, edu-tech, and AI, and strengthen our entrepreneurial and startup culture to help Malaysia progress towards becoming a high-income nation. The government has also increasingly embraced the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs, in its annual budgets, and Budget 2021 features more measures that promote inclusive socio-economic development and environmental sustainability. This is aimed at achieving a more sustainable growth through a strategic, targeted, on-point and outcome-based medium-term economic plan. As Malaysia positions itself for the next phase of its development, efforts like these will be complemented by the SDG-aligned 12th Malaysia Plan and the Shared Prosperity Vision 2030. Despite the challenges posed by the pandemic, Malaysia remains committed to becoming a high-income nation. To get there, we will require perseverance and openness to reimagine our future and improve policies and institutions to achieve quality, inclusive, and sustainable growth for Malaysia. Ultimately, becoming a high-income nation will require nothing short of aiming high. Reflecting on how far we have come as a nation once known for its exports of tin and rubber to the open and well-diversified economy it is today, I'm confident that we can continue to aim high and look to the future with optimism. Ladies and gentlemen, on that note, allow me to thank and congratulate the World Bank Group on the launch of this report and for its continued partnership with Malaysia. We look forward to our continued close working relationships in the years ahead. Thank you for your kind attention, and I hope that you will find this report useful. I wish you a fruitful discussion and a wonderful day ahead. Dan itu tadi kita dapat saksikan sedikit ucaptama daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengenai bagaimana sebenarnya negara kita dapat mengemudi peringkat seterusnya dari segi pertumbuhan Malaysia, dan apa yang diperincikan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul sebentar tadi adalah negara kita bakal menjadi negara yang statusnya negara berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun akan datang. Dan selepas ini kami akan bawakan juga perkembangan ataupun ucapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, dan sementara menunggu kepada ucapan daripada Datuk Seri Mustafa Mohamed itu, kita juga ingin melihat apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi Malaysia untuk kita mencapai kepada status negara berpendapatan tinggi itu. Dan Malaysia sebenarnya dijangka tetap alami peralihan status daripada ekonomi berpendapatan sederhana tinggi kepada ekonomi berpendapatan tinggi dalam tempoh 5 tahun di sebalik adanya mungkin kekangan disebabkan oleh COVID-19 yang kita hadapi pada ketika ini. Dan laporan kumpulan Bank Dunia yang dikeluarkan hari ini mendedahkan peralihan status itu akan mengubah taraf hidup kepada kurang daripada 1 generasi dan mengurangkan dari segi tahap kemiskinan tegar kepada kadar 1% daripada keseluruhan populasi. Dan perubahan status itu juga dijangka dapat mengakhiri tempoh masa negara berada dalam perangkap pendapatan menengah. Kita saksikan laporan ini. Bagaimanapun, laporan bertajuk Aiming High Navigating the Next Stage of Malaysia's Development itu mendedahkan kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam menangani kejutan 3 kali ganda ke atas ekonominya pada masa ini. Kejutan itu ialah kesan kesihatan langsung akibat COVID-19, impak sekatan pergerakan serta kesan kemelisitan global ke atas pertumbuhan ekonomi. Dengan kedudukan Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai peralihan status berkenaan, laporan itu menyebut ini masa paling sesuai untuk pihak berkepentingan menilai kembali beberapa persoalan berhubung kadar kepesatan pertumbuhan negara, termasuk faktor kualiti dan kemampanannya. Malaysia katanya tumbuh pada kadar perlahan berbanding negara-negara yang telah mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi dalam tempoh beberapa dekad ini.
Sebagai tambahan berbanding negara lain yang telah keluar daripada status ekonomi berpendapatan sederhana, Malaysia masih kurang daripada sudut peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta paras yang tinggi dari segi ketidaksamaan. Sebagai permulaan, Bank Dunia berkata kadar kutipan cukai Malaysia berbanding negara lain dalam kalangan pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi bukan sahaja lebih rendah, malah ia tidak digunakan untuk perlindungan sosial dan tidak optimum dari segi pengurusan persekitaran dan pengawalan rasuah. Kesemua ini jelas laporan itu lagi amat jelas waktu negara menghadapi cabaran dan tekanan akibat COVID-19. Dan dalam pada itu, laporan berkenaan turut menyentuh mengenai beberapa polisi dan juga institusi yang disifatkan tidak lagi relevan sekaligus melambatkan proses peralihan status ekonomi negara. Dan Bank Dunia berkata kerajaan perlu memansuhkan polisi dan juga institusi terbabit dan menggantikannya dengan ataupun untuk membolehkan kadar pertumbuhan negara bergerak lebih pantas. Sebagai contoh, laporan itu berkata satu set polisi mengenai perubahan ekonomi pendapatan rendah kepada menengah perlu disesuaikan bagi menangani cabaran di masa akan datang. Pada peringkat awal penghasilan polisi tersebut, Bank Dunia berkata pengumpulan faktor wajar dijadikan sebagai pemacu utama pertumbuhan Malaysia. Dalam proses peralihan itu, Malaysia akan lebih bergantung kepada pengetahuan intensif, didorong pertumbuhan yang produktif dan dengan penekanan yang lebih besar untuk mencapai inklusif dan mampan pembangunan. Dengan kesan COVID-19, pandemik dan potensinya untuk menekan pertumbuhan masa hadapan, isu-isu yang berkaitan dengan kesediaan Malaysia untuk masa depan menjadi lebih penting. Bagaimanapun, Bank Dunia optimis isu-isu seperti ini akan ditangani sebaiknya termasuklah melalui pembentangan rancangan Malaysia ke-12 dan visi kemakmuran bersama 2030. Perincian lanjut mengenai laporan ini ikutinya di astraawani.com dan Astraawani 501. Dan hari ini satu laporan dibentangkan, sebentar tadi juga kita telah pun mendengar ucapan ataupun ucap pertama daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan di mana laporan itu yang dibawakan oleh World Bank Group Inclusive Growth and Sustainable Finance Hub di Malaysia untuk kita melihat bagaimana agaknya proses mengemudi ke peringkat yang seterusnya dari segi pertumbuhan ekonomi di negara kita. Dan tadi kita dah dengar ucap pertama oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan kita masih lagi menantikan ucapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed seketika nanti, dan kita juga akan membawakan sedikit perincian lanjut mengenai pelancaran laporan itu serta ucapan Datuk Seri Mustafa Mohamed sekejap saja lagi, tapi mungkin kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Efforts in supporting Malaysia's aspiration to be a sustainably developed nation. Malaysia has a strong growth trajectory. We have experienced strong economic growth over recent decades, resulting in the transformation of our economy and sustained improvements in living standards. The COVID-19 pandemic has, however, interrupted our progress, but our goal to become a high-income and developed economy and one which embraces shared prosperity remains. Despite the economy recording a significant contraction in 2020 at minus 5.6%, 2021 is expected to improve in line with the vaccine rollout and reopening of most economic sectors. Based on the World Bank Global Economic Prospects, January 2021, Malaysia is expected to grow by 6.7% in 2021 and 4.8% next year. We believe the recent introduction of the US $1.9 trillion stimulus package in the US will provide an additional boost to global growth, and that will have an impact on Malaysia as well. Ladies and gentlemen, the Malaysian economy has successfully transformed from a dependence on agriculture and commodity exports to a more diversified and open economy with strong links to global value chains. At the same time, our open trade and investment environment has facilitated growth that has created employment and business opportunities. Malaysia's economy recorded steady growth of 6.1% during the period 1971-2019, despite facing 5 economic downturns since 1970. Malaysia has been able to rebound quickly after each crisis,
due to its economic resilience and competitiveness. Having said that, we must bear in mind that the current economic crisis is one that is different and unprecedented, as it began as a health crisis and has led to major economic consequences worldwide with no country spared. COVID-19 has caused an economic shock worse than the global financial crisis and is the worst economic downturn since the Great Depression. Ladies and gentlemen, it is well documented that competition within the region is becoming more intense, especially in attracting foreign investment. The factor-driven growth in the past has served the country well to bring us to the cusp of attaining high-income status. However, that is not enough to carry us past the high-income threshold. This factor-driven growth is becoming more costly to sustain, with every unit of import injected into the economy yielding less GDP growth compared to the past. New sources of growth are needed to ensure that it is driven by multi-factor productivity. Ladies and gentlemen, we need to build a workforce for the future, drive digitalization and spur productivity improvements at the sector and the enterprise levels. With this in mind, Malaysia has strengthened its resolve in intensifying the digitalization journey that first began with the multimedia super corridor with the Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia or Malaysia Digital Economy Blueprint launched by the Prime Minister last February 19th. Moving forward, addressing poverty and income inequality is among the key development agenda for the country. Based on the household income and Basic Amenities Survey Report 2019, the Gini coefficient has increased from 0.39 in 2016 to 0.41 in 2019. In addition, the income gap between regions and states has gone up, and of course, between races and within races as well. Thus, it is paramount that we find new ways to address income inequality in this country. While we have done well in the past, there's certainly a lot more that needs to be done. In accelerating balanced and inclusive development, regional economic potential will be optimized and rural areas will be transformed to bridge the development gap. Strategic collaboration and coordination between the federal government and state governments will be strengthened to support effective regional development planning and implementation. States will continue to play an important role in socio-economic development to achieve more balanced and inclusive growth. Ladies and gentlemen, sustainable development is the overarching principle underpinned by green growth initiatives to enhance environmental sustainability while achieving quality economic growth and increasing resilience of the nation against climate change and disasters. Green growth will continue to be pursued to achieve a resilient, low-carbon and resource-efficient economy. Malaysia is committed in implementing low-carbon, clean and resilient development to enable the country to achieve sustainable socio-economic growth. While the government is currently focusing on efforts to overcome the pandemic and revive the country's economy, we also need to plan for the economic development and progress for the long term. In this context, the 5-year socio-economic development plan is essential to set a clear strategic direction and place the country's economy on a stronger foundation. The pandemic has indeed presented opportunities for reform on many fronts. Even before the pandemic, it was clear there is a need for reform to raise not just the rate of economic growth, but more importantly, the quality of growth. As we aspire to join the ranks of the world's high-income and developed economies, Malaysia needs to be able to compete at the global stage. The 12th plan is not just an extension of previous plans, but a continuity with new ways of doing things. The challenge is how to do things differently, creatively, and innovatively. We need to learn from our shortcomings and how we can do things better, as well as take into account the best practices in other countries. The plan aims to achieve a prosperous, inclusive, and sustainable Malaysia. It sets out our agenda of reform in several key areas, strengthening macroeconomic fundamentals and resilience, rejuvenating the economy to restore the growth momentum, propelling potential growth drivers for a high-tech nation, developing future talent, pursuing sustainable and green growth, investing in strategic infrastructure, boosting digitalization, improving inclusion and addressing regional imbalances, raising the well-being and unity of the Rakyat, and strengthening the public sector to ensure enhanced and more effective public service delivery. Ladies and gentlemen, the government values the contribution of the World Bank in our policy making. The bank's inputs on poverty, income distribution, social protection, environmental and sustainable development, amongst others, are much appreciated. As the report is aptly named, aiming high, this is the aspiration we always have. The new World Bank flagship report will help us to further explore the steps that Malaysia needs to take in order to maximize
our potential to transition successfully to a high-income and developed status and to sustain equitable growth beyond the COVID-19 pandemic. This is in line with the objectives of our shared prosperity vision 2030, development for all, addressing wealth and income disparities, and a united, prosperous and dignified nation. We will welcome this report and our continuous partnership with the World Bank. Thank you. Thank you, YB Datuk Sri, for sharing your thoughts with us on Malaysia's development aspirations. Dan itu tadi sedikit ucapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed melihat kepada apakah cabaran-cabaran yang didepani negara kita untuk kita menuju kepada sebuah negara yang berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun akan datang. Dan perkara ini kita akan berbincangkan bersama dengan pakar-pakar ekonomi untuk kita melihat bagaimana kita boleh mengharungi segala cabaran yang dihadapi, begitu juga apakah inisiatif-inisiatif yang boleh dijalankan oleh kerajaan dalam usaha kita mendapatkan status negara berpendapatan tinggi itu. Dan kita nak lihat juga kepada laporan yang didedahkan pada hari ini, iaitu laporan Bank Dunia Malaysia berkemungkinan akan melakukan peralihan dari ekonomi berpendapatan sederhana ataupun menengah ke ekonomi berpendapatan tinggi dalam 5 tahun akan datang, walaupun ketika ini negara berhadapan dengan kemendesahan ekonomi akibat COVID-19 pada tahun 2020. Dan peralihan ini merupakan tonggak yang amat penting sekali dalam pembangunan Malaysia. Peralihan status itu pertama dilihat akan mengubah taraf hidup kepada kurang daripada satu generasi. Kedua adalah mengurangkan tahap kemiskinan tegar kepada kadar 1% daripada keseluruhan populasi. Dan perubahan status itu juga dijangka dapat mengakhiri tempoh masa negara yang sekian lama panjang dalam perangkap pendapatan menengah. Dan kita ingin melihat kepada perkembangan ini, kita akan terus saja bersama pakar ekonomi Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, tapi mungkin kita akan dapatkan sebentar saja lagi. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada beberapa faktor ataupun beberapa aspek yang perlu ditekankan oleh kerajaan. Melihat kepada laporan ini adalah termasuk untuk kita melihat kepada beberapa aspek. Pertama adalah menghidupkan semula pertumbuhan jangka panjang, dan itu yang telah pun dinyatakan sendiri oleh laporan itu. Kedua adalah untuk mempertingkatkan daya saing, dan laporan itu menunjukkan Malaysia kini berada di kedudukan yang paling tinggi dalam daya saing ekonomi keseluruhan, namun mungkin dilihat dari segi ketinggalan, dari segi peralihan serta beberapa perkara. Dan kita akan melihat apakah bentuk pembaharuan serta inisiatif yang boleh dilaksanakan bagi kita memastikan tahap daya saing bukan sahaja di peringkat pasaran namun di peringkat industri juga. Dan ketiga antara aspek yang ditekankan adalah kita menuju ke arah negara yang berpendapatan tinggi dan pastinya memerlukan lebih banyak lagi peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita akan membincangkan apa jenis industri ataupun apa sektor peluang pekerjaan yang boleh disemarakkan lagi. Begitu juga dengan aspek untuk kita memodernkan institusi juga antara satu perkara yang boleh dijalankan, terutama melibatkan kepada agensi-agensi kerajaan. Begitu juga dengan syarikat-syarikat GLC, dan kita juga ingin melihat kepada pertumbuhan negara yang dilihat mungkin kurang inklusif. Jadi apa kaedah yang terbaik untuk kita menginklusifkan dari segi pertumbuhan negara kita. Dan untuk kita, satu lagi adalah perkembangan mengenai bagaimana untuk kita ke arah pastikan kita memerlukan satu bentuk kewangan yang kukuh dan juga stabil. Apa peluang baru untuk negara kita menambah punca pendapatan kita. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan pakar ekonomi, iaitu kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, merupakan pakar ekonomi di talian ketiganya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, kita dah dengar sedikit laporan sebentar tadi dan juga ucap tama, begitu juga dengan ucapan daripada kedua menteri yang terlibat dalam isu ini untuk kita meningkatkan status negara kita kepada negara yang berpendapatan tinggi. Bagi Datuk, apakah antara inisiatif terbaik yang perlu dijalankan Malaysia dalam kita melakukan peralihan daripada ekonomi berpendapatan sederhana ini menuju ke ekonomi berpendapatan tinggi ini? Bagi Datuk bagaimana? Saya rasa alhamdulillah kerana kita telah mula nampaknya kembali membincangkan soal ekonomi Malaysia untuk menuju kepada negara berpendapatan tinggi ataupun negara maju. Jadi kita tahu perkara ini pernah kita bincangkan dahulu, dan pada tahun 2020 ni sepatutnya kita dijangka untuk mencapai negara pendapatan tinggi, tetapi
semua orang tahu bahawa keadaan sudah berubah, yang kita tidak mencapai negara pendapatan tinggi, kita masih lagi terperangkap di dalam middle income trap. Jadi perbincangan bermula sekali lagi ini adalah satu perkara yang baik dan bermakna peluang kita untuk mencapai negara pendapatan tinggi itu adalah sangat cerah. Cuma satu perkara yang penting yang kita perlu perhatikan di sini ialah apabila kita nak mencapai kepada negara pendapatan tinggi, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Terutama semua isunya adalah isu lama, iaitu isu tentang kita memperkasakan balik struktur ekonomi kita ni. Dan ekonomi kita ni sama ada daripada segi businessesnya, perniagaannya, ataupun dari segi masyarakatnya, dan juga dari segi kewangan kerajaan, dan juga dari segi ekspor dan import perdagangan luarnya, semuanya menawarkan cabaran yang sangat getir. Dan kita tahu bahawa kebelakangan ini dalam beberapa tahun yang lepas ni, dan ditambah lagi dengan masalah COVID ini, kita telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lembab. Sebelum COVID pun sekali, kita telah mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat tidak memuaskan. Dan ini adalah kerana hambatan daripada beberapa structural impediment yang masih wujud lagi. Dan saya pernah berkata beberapa kali bahawa impediment ini tidak boleh dihapuskan ataupun tidak boleh diangkat, dibuang begitu sahaja dalam tempoh yang singkat, dan ia perlukan perancangan yang rapi dan juga ramai stakeholders yang mesti melibatkan diri dalam wawasan kita untuk mencapai negara pendapatan tinggi. Jadi apa yang tadi dikatakan tadi, sama ada GLC-nya, sama ada institusinya, sama ada produktivitinya, sama ada kemahiran buruhnya, sama ada pendapatan isi rumahnya, cost of livingnya. Ini semua adalah isu-isu ataupun inclusiveness. Ini semua adalah isu-isu yang saya rasa masih valid dan yang perlu kita tangani, apa yang dipanggil sebagai structural reform. Cuma kali ini selepas COVID, kita berada dalam new normal. Saya rasa nobody knows lagi apakah bentuk new normal yang akan kita hadapi, dan dunia telah berubah, persaingan antara negara dah berubah, kedatangan China yang lebih menjerlah, keadaan ekonomi barat, ekonomi Amerika dan ekonomi Eropah yang nampaknya semakin perlahan dan semakin mencabar. Perdagangan antara negara, global value chain, dan perkara-perkara ini semua adalah menjadi cabaran kepada kita. Jadi bermakna usaha kita ke arah itu sangat-sangat mencabar, saya rasa. Sampai situ dulu je. Dan Datuk menyebut mengenai usaha adalah sangat mencabar ketika ini di mana negara kita berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi, begitu juga dengan isu kesihatan COVID-19 yang masih lagi belum selesai pada ketika ini. Dua isu yang membelenggu negara kita, begitu juga dengan seluruh dunia saya kira. Dan pastinya ia menuntut kepada mungkin banyak pakej bantuan untuk diberikan kepada rakyat, untuk kita membantu rakyat supaya mereka ini dapat mengekalkan dari segi ada juadah atas meja mereka dan sebagainya. Mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Dan dengan keadaan ekonomi yang mungkin dikatakan suram ini, yang menurut pakar pemulihan yang mungkin boleh memakan masa yang agak lama, sehingga hampir masa bertahun lamanya, adakah kita ini bersedia untuk menghadapi perkara ini, terutama kita mempunyai satu visi yang menjadi negara berpendapatan tinggi ini? Saya rasa apabila kita bercakap tentang negara berpendapatan tinggi, kita tidak lagi boleh bercakap tentang kerajaan membantu businesses dan kerajaan membantu isi rumah masyarakat dalam menjayakan dengan bantuan-bantuan subsidi seperti ini. Ini tidak boleh lagi sebab untuk negara berpendapatan tinggi, negara maju, businesses sektor perniagaan dan juga isi rumah, sektor perburuhan mesti dengan sendiri berdaya saing. Bermakna dia
persaingan, competitiveness yang yang dibantu oleh kerajaan sudah tidak boleh bertahan lagi. Kerana begitu juga isu rumah tidak boleh dibantu dengan subsidi-subsidi seperti ini lagi. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita satu skim yang memperkasakan peniaga supaya mereka sendiri boleh berdaya saing. Dan ini sebab tu saya katakan perlukan structure reform. Begitu juga isi rumah. Isi rumah pun sendiri tidak boleh lagi dibantu melalui subsidi-subsidi yang seperti ada sekarang ini. Ia mesti dengan sendirinya berdaya saing, iaitu mereka sendiri adalah pekerja-pekerja yang boleh menjana pendapatan yang cukup tinggi. Maknanya dia masalah cost of livingnya dapat hapus. Dan begitu juga soal social security. Apabila mereka tua, mereka boleh sistem itu boleh memberi perlindungan insurans yang cukup untuk mereka. Begitu juga untuk kesihatan. Jadi saya katakan tadi, kalau kita lihat negara-negara maju sebagai contohnya, ekosistem itu sendiri adalah ekosistem yang berdaya saing. Kita tidak boleh lagi mengharapkan, bukan saya tidak katakan tidak perlu bantuan-bantuan itu, perlu, tetapi bantuan-bantuan itu menjadikan bahawa kerajaan hanya sebagai pemudah cara, bukan sebagai pemain utama dalam menjadikan dengan membantu isu rumah supaya mereka dapat makan, ataupun dapat membantu peniaga supaya mereka dapat dengan subsidi-subsidinya dekat bersaing. Saya itu tak mungkin berlaku, atau tak boleh berlaku seperti itu untuk sebuah negara maju. Dan Datuk katakan tadi dalam negara kita ini menuju ke negara yang berpendapatan tinggi, mungkin rakyatnya tidak lagi boleh bergantung harap kepada inisiatif ataupun kepada rangsangan diberikan oleh kerajaan saja. Namun tidak dinafikan pada ketika ini kita masih lagi memerlukan dari segi pakej rangsangan dan sebagainya untuk kita memulihkan mungkin ekonomi ataupun mungkin status kewangan keluarga, begitu juga dengan status kewangan bagi perusahaan-perusahaan kecil dan juga sederhana, begitu juga dengan gedung-gedung besar yang lain. Ini fasa untuk kita pemulihan. Bagi Datuk sendiri, bagaimana agaknya kita ke fasa seterusnya? Fasa untuk kita mendepani negara berpendapatan tinggi. Agaknya bila agaknya kita akan memulakan fasa itu? Fasa menuju kepada negara berpendapatan tinggi itu. Saya rasa fasa negara berpendapatan tinggi elok dia bermula dari sekarang. Sebab mentally kita kena ready. Cuma soal masalah sekarang ni ialah kita berhadapan dengan masalah COVID. Masalah ini saya kira dalam jangka pendek. Walaupun begitu, kita pun masih tak pasti bila COVID ini akan selesai. Namun dia menjadi masalah yang sangat mendesak untuk kerajaan membantu mengatasi masalah kesejahteraan rakyat dan juga masalah survival of the businesses. Kemudian apabila fasa ini telah selesai, maka bolehlah kita memulakan dengan lebih rigorous lagi, dengan lebih hebat lagi tentang memperkasakan sektor perniagaan dan sektor isu rumah supaya mereka dengan sendirinya dapat bersaing. Jadi ini memerlukan structural reform. Ya. Jadi sektor reform ini dia memerlukan jangka panjang. Dan bermakna kalau kita ingin mencapai, saya pun tak pasti apa matlamat kita nak mencapai negara maju ataupun negara pendapatan tinggi mungkin 5 tahun dari sekarang. Jadi kalau itu bermakna kita bermula pada sekarang hingga 5 tahun itu akan tercapai. Maknanya dia akan memakan masa untuk menajamkan daya saing kita. Tetapi masalah COVID ini mesti diselesaikan sekarang ini. Kalau tak selesaikan sekarang ini, dia akan menimbulkan masalah kesejahteraan pula. Jadi itu agak bahaya juga dari segi sosioekonominya. Dan Datuk, apa agaknya yang boleh dilakukan untuk kita meletakkan kembali Malaysia ini back on track dari segi usaha untuk kita menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang berpendapatan tinggi? Apa tumpuan khusus yang harus kita berikan, terutama dalam pembangunan jangka masa yang panjang? Mungkin dari segi modal insannya, mungkin dari segi ada peluang-peluang ekonomi baru yang boleh diceburi Malaysia untuk kita tambahkan pendapatan kita? Formulanya untuk mencapai negara pendapatan tinggi ini satu saja saya fikir. Iaitu asasnya kita harus meningkatkan daya saing kita.
iaitu dengan melalui daya saing ini ada dua. Daya saing dari segi produktiviti peniaga. Produktiviti peniaga ni ialah kita tahu bahawa dalam tempoh masa kebelakangan ini yang agak lama juga, kita pertumbuhan produktiviti kita amat pertumbuhan ekonomi berlaku, peningkatan produktiviti berlaku, tapi peningkatan yang agak lembap. Sebab itu kita semakin terkebelakang bersaing dengan negara-negara di rantau ASEAN ini. Dan yang keduanya ialah tentang isi rumah. Isi rumah ini adalah dari segi pekerjanya, dan pekerja-pekerja ini haruslah boleh menjana pendapatan yang cukup tinggi supaya masalah kesejahteraan, masalah kos sara hidup dapat diselesaikan. Dan termasuk juga di dalam masalah sosioekonomi ini ialah masalah social security. Kerana kita ni juga menuju kepada satu generasi penuaan, iaitu bilangan orang yang berumur semakin tinggi, bermakna kerajaan akan terpaksa berbelanja lebih kepada ini. Dan kita pun tahu bahawa kewangan kerajaan pun tidak begitu baik sekarang ni. Terutamanya dengan COVID seperti ini, kerajaan telah menghadapi defisit yang tinggi, keberhutangan kerajaan pun jadi semakin runcing, dan ini telah menyempitkan peluang kerajaan untuk dapat membantu melalui inisiatif itu, kerana memerlukan perbelanjaan sama ada untuk membantu peniaga ataupun untuk membantu membantu isi rumah. Dan juga kemampuan kerajaan untuk memungut cukai pun sekarang ni agak terhad dengan cukainya yang yang narrow base, cukai tidak langsung yang narrow base. Dan maknanya kerajaan terpaksa juga memikirkan bagaimana untuk melebarkan asas cukai ini. Jadi itulah stakatnya yang saya boleh sumbangkan. Datuk, ringkas saja, masihkah Malaysia ini berpeluang untuk menjadi kompetitif berbanding negara ASEAN yang lain? Itulah saya katakan tadi. Kita pada satu ketika dulu memang berdaya saing tinggi, tetapi kebelakangan ini dan dalam tempoh yang tidaklah begitu baru-baru ini, agak lama juga, daya saing kita semakin lama semakin tumpul. Jadi peluang memang ada, sebab tetapi kita perlu melakukan structural reform. Structural reform ini ia adalah menjurus kepada peningkatan produktiviti dan juga peningkatan gaji pekerja. Jadi apabila kita dapat meningkatkan produktiviti, dan ini meningkatkan produktiviti ini ada kaitan dengan pelaburan yang berkualiti yang harus kita tarik daripada sama ada pelaburan asing ataupun daripada pelaburan pelaburan tempatan. Jadi seperti saya katakan tadi, the bottom line is productivity. Kerana akhirnya apabila kita nak meningkatkan pertumbuhan, yang penting sekali ialah value added, nilai tambah. Setiap aktiviti yang kita lakukan itu bukan sahaja untuk nak menjadikan kita heboh dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, tetapi kegiatan yang sedikit tetapi menyumbang kepada nilai tambah yang banyak. Jadi misalnya contohnya katakan, ekspor kita bukan ekspor value yang penting, tetapi bagaimana ekspor itu dapat meningkatkan nilai tambah. Begitu juga investment, FDI yang masuk, bukan FDI yang besar yang penting, tetapi FDI yang dapat menjana nilai tambah yang tinggi. Itu yang lebih penting saya rasa. Jadi we have to be smart untuk mengatur strategi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zakaria Habib Rashid merupakan pakar ekonomi. Kita membincangkan mengenai apakah cabaran dan juga apakah antara insentif dan juga inisiatif yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk kita mendepani ataupun untuk kita menuju kepada negara yang berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun akan datang. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan kita ingin membincangkan mengenai hala tuju ataupun apakah cabaran dan juga insentif dan juga inisiatif yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk kita memastikan negara kita dapat mencapai kepada status negara berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun. Dan kita juga ingin mendapatkan kupasan mengenai laporan yang dibentangkan oleh Bank Dunia ini serta kita ingin menyoroti semula ucapan daripada Tengku Datuk Seri Zafrul serta Datuk Seri Mustafa Mohamed sebentar tadi. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai merupakan pakar ekonomi di talian ketiga ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita terus kepada aspek-aspek dari segi penambahbaikan ataupun aspek reformasi yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam kita ingin memastikan transition daripada negara kita pada ketika ini menuju ke negara yang berpendapatan tinggi. Dan dalam laporan Bank Dunia itu ada menggariskan 6 kata kunci iaitu bidang yang perlu direformasikan semula untuk mencapai hasrat negara berpendapatan tinggi. Dan kita ingin melihat kepada aspek yang pertama iaitu menghidupkan semula pertumbuhan jangka panjang. Dan kita nak bercakap mengenai isu pertumbuhan jangka panjang ini pastinya akan terarah kepada modal insan ia sendiri. Apakah perkara yang perlu dilakukan bagi kita meningkatkan dari segi kepakaran terutama dalam kalangan rakyat Malaysia dan kita ingin melihat kepada modal insan, pembangunan modal insan itu sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita sekarang ni terjerat di dalam apa yang dipanggil jerat kumpulan pendapatan menengah. Dan ini ialah kerana kita mempunyai lebih kurang 17 juta kumpulan pekerja, tetapi lebih daripada 11 juta adalah kumpulan yang unskilled ataupun tidak mempunyai kemahiran. Dan mereka ini terjerat kerana mereka tidak ada peluang lagi untuk naik. Gaji mereka dah maksimum misalnya. Jadi kita perlu membawa mereka keluar daripada kancah ini dengan meningkatkan produktiviti mereka. Ini dengan kaedah reskilling, upskilling dan repositioning, di mana kita perlu melatih mereka semula. Jadi kita perlu gunakan manfaat masa ini sedang kita bekerja dari rumah dan setengahnya tidak bekerja. Kita mobilize kumpulan pekerja yang 11 atau 12 juta ini untuk menjalani latihan 6 bulan misalnya untuk mengasah bakat baru, kemahiran baru supaya mereka boleh dinaikkan taraf, boleh meningkatkan produktiviti untuk menyediakan mereka jangka panjang. Ini merupakan pelaburan jangka panjang yang paling penting kepada negara pada masa ini. Dan Prof, antara aspek yang dilihat yang sangat penting juga dalam kita ingin bertukar status kepada negara berpendapatan tinggi adalah untuk kita mempertingkat dan dari segi daya saing dia sendiri. Dan apa yang dikatakan menurut laporan itu, Malaysia katanya berada di kedudukan yang paling tinggi dalam daya saing ekonomi keseluruhan, namun mungkin dilihat ketinggalan dari segi peralihan serta beberapa perkara. Dan apakah bentuk pembaharuan serta inisiatif yang boleh dilaksanakan bagi kita pastikan tahap daya saing bukan saja di peringkat pasaran namun di peringkat industri juga boleh diperkemaskan lagi dari segi meningkatkan daya saing ini. Mengapa daya saing kita menjadi sangat tinggi ialah kerana di dalam 34 tahun yang lepas kita memperoleh banyak pelaburan asing masuk ke negara kita, membawa teknologi baru, membawa potensi pasaran baru, dan kita menjadi pengeluar barang elektronik, electrical, dan hari ini pengeluar barang solar yang terbesar di dunia. Tetapi ini terlalu bergantung kepada modal dan mengenepikan sumber-sumber lain yang sama penting. Jadi kita perlu seimbangkan ini untuk jangka akan datang. Untuk memastikan kelestarian, kita perlu membangunkan secara seimbang faktor-faktor pengeluaran dalam negara. Selain daripada kaki tangan atau buruh tadi, tanah dan yang paling penting ialah inovasi dan intellectual property. Malaysia sebagai warga adalah sangat kreatif, sangat inovatif, tetapi kita tidak mempromosikan ini, menonjolkan ini sebagai satu keistimewaan
untuk memastikan ia dimanfaatkan. Ini kerana kita tidak menyemarakkan spirit keusahawanan di kalangan kumpulan muda misalnya. Kita mahu mereka bukan saja mengemukakan idea-idea yang bernas, tetapi menginovasikan idea-idea mereka itu menjadikan dia satu projek perniagaan yang berdaya maju. Sekarang ini kita sedang menuju kepada IR 4.0 di mana banyak projek berkait dengan IT, dengan digital economy, dengan artificial intelligence yang sudah dibangunkan idenya, tetapi memerlukan proses inovasi. Ini perlu dikembangkan dan memerlukan sumber bukan sahaja modal tetapi sokongan yang jitu daripada institusi dan kerajaan. Dan Prof, aspek untuk memodernkan institusi juga antara satu perkara yang turut disentuh dalam laporan sebentar tadi, yang mana katanya yang boleh jalankan terutamanya melibatkan kepada agensi-agensi kerajaan serta syarikat-syarikat GLC sebagai contohnya. Mungkin apakah bentuk reformasi yang boleh dibuat terutamanya kepada dasar, begitu juga dengan daya saing antara syarikat-syarikat, melibatkan syarikat GLC, begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan untuk kita tambahkan dari segi pelaburan dan sebagainya. Pada masa ini, GLC sebenarnya mengawal lebih 40% daripada pasaran saham dari segi market capitalization. Ini menimbulkan banyak persoalan dan tanda tanya kerana semua GLC ini dikawal oleh kerajaan dan kerajaan dikawal oleh ahli politik. Jadi kita perlu asingkan GLC ini, dia masih boleh menjadi milik awam, milik semua rakyat Malaysia, tetapi kita asingkan menjadi satu institusi trust yang sangat independen dari kerajaan, dikendalikan oleh pasukan yang independen daripada kerajaan. Kita boleh menggunakan institusi wakaf sebagai asas. Bayangkan kalau misalnya institusi seperti khazanah, seperti PNB dan institusi pelaburan lain diasingkan menjadi salah satu institusi pelaburan yang besar. Ini boleh menjadi institusi yang penting. Kita boleh mengambil contoh bagaimana oil fund di Norway telah berjaya mewujudkan dana sehingga 10 trilion US dollar yang kini membiayai 30% belanjawan kerajaan setiap tahun. Prof, dari segi pertumbuhan negara mungkin dilihat kurang inklusif yang beri kesan kepada mungkin ada jurang yang berterusan terhadap segmen populasi di negara serta persepsi kepada rakyat sendiri. Dan ia termasuk dari segi peluang pekerjaan, begitu juga dengan pendidikan dan sebagainya. Bagaimana ia boleh dirangka ataupun diperkemaskan lagi untuk kita mendepani kepada negara yang berstatus negara berpendapatan tinggi ini? Okey, sejak 60 tahun sebenarnya perkembangan pesat ekonomi Malaysia adalah bergantung kepada modal. Modal khususnya FDI daripada luar negara dan juga modal dalaman. Ini menyebabkan hanya kumpulan orang yang mempunyai modal akan menguasai ekonomi. Dan kumpulan mereka ini adalah kumpulan elit yang kecil, misalnya 100,000 ahli keluarga yang memiliki syarikat di Malaysia menguasai lebih 200 bilion kekayaan. Dan ini perlu diubah. Kerana kita ingin menekankan konsep perkongsian kesejahteraan tadi, kita perlu memastikan bahawa dia lebih tersebar kepada kumpulan pekerja dan kumpulan orang yang bekerja sendiri. Misalnya kita perlu menekankan budaya dan masyarakat keusahawanan di kalangan petani, di kalangan orang yang bekerja sendiri, di kalangan para graduan yang baru keluar, untuk mereka menyemarakkan budaya usahawan ini untuk mengimbangi kekayaan atau permilikan pendapatan berbanding dengan pemilik modal yang sudah cukup kuat hari ini.
Prof, ringkas saja dari segi kita melihat kepada peralihan ke ekonomi yang berpendapatan tinggi ini semestinya memerlukan usaha untuk kita meningkatkan juga pendapatan rakyat Malaysia itu sendiri. Untuk ke arah itu, pastikan kita memerlukan satu bentuk kewangan yang kukuh dan juga stabil. Mungkin ada peluang baru yang boleh kita terokai dan juga kita lakukan untuk tambah pendapatan hasil negara kita, mungkin dari sudut percukaian yang lain dan juga dari ataupun negara perlu mencari sumber-sumber pendapatan yang baru bagi kita meningkatkan dari segi pendapatan negara sendiri. Okey, Malaysia sebenarnya sudah dikenal sebagai negara yang sangat pemurah kerana kita tidak mengutip cukai secara efektif berbanding dengan negara lain. Maknanya kadar cukai yang kita kutip hanya kurang daripada 12%. Dan ini perlu ditingkatkan kerana kumpulan T20 tidak cukup membayar cukai. Kebanyakan mereka sebenarnya tidak pernah membayar cukai kerana sebagai pemegang saham, mereka tidak perlu bayar cukai. Dividen yang mereka terima tidak dicukai. Hasil keuntungan jualan saham tidak dicukai. Jadi kita perlu merombak sistem percukaian, membawa mereka ke dalam skop cukai atau tax base supaya kita dapat meningkatkan hasil cukai. Di samping itu kita mungkin perlu menambah sumber-sumber pendapatan kerajaan dalam bentuk pendapatan lain daripada cukai. Seperti kita ada sekarang dalam bentuk tol dan dalam bentuk mass transit dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, merupakan pakar ekonomi. Kita membincangkan susulan daripada pendedahan laporan Bank Dunia dan apakah antara inisiatif untuk kita mengemudi peringkat seterusnya pertumbuhan Malaysia, dan semestinya 5 tahun mendatang ini merupakan satu cabaran dan juga memerlukan pelbagai inisiatif daripada kerajaan, begitu juga dengan kooperasi daripada pemegang taruh yang lain dan juga industri swasta itu sendiri untuk kita menjadikan ataupun untuk kita merealisasikan negara berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun akan datang. Dan untuk itu saja yang sempat saya bawakan. Sekian daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.